sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua hadirin yang masuk ke dalam libat urus pembukaan sekolah secara atas talian. Sebelum saya bermula lebih jauh, izinkan saya untuk melihat sejauh mana hadirin dapat mendengar suara saya dan dapat melihat muka saya dengan jelas. Boleh typekan nombor 8 pada ruangan chat untuk saya lihat respon daripada semua. Okey, terima kasih rakan-rakan guru dan juga pelajar, juga ibu bapa. Okey, terima kasih semua. Yang berusaha Cikgu Amri bin Haji Haya, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tangkak. Yang berusaha Cikgu Haji Rosman bin Haji Pardi, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Cikgu Muhammad Karim bin Hasan Muhali, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Cikgu Haji Hasnan bin Baharul, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Cikgu Hajah Nur Hashimah binti Osman, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, ibu bapa, penjaga dan juga pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tangkak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar dan juga mendapat maklumat dan juga info tentang libat urus pembukaan sekolah setelah kerajaan mengumumkan pada bermula 8 November ini akan dibuka sekolah. Jadi untuk memulakan majlis ataupun taklimat ringkas pada malam ini, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz Gamzuri bin Hamad untuk mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah ya Qawi ya Aziz. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon pertolongan-Mu. Kami meminta ampun kepada-Mu ya Allah. Kami memohon petunjuk dari-Mu. Kami beriman kepada-Mu. Kami berserah kepada-Mu dan kami memuji-Mu dengan segala kebaikan. Kami mensyukuri dan tidak mengkufuri. Kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah tempat kami bersujud, dan kepada Engkau jualah kami datang untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kami takut kepada azab-Mu ya Allah, kepada azab-Mu yang sebenar akan menyusul kepada mereka yang kufur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah program libat urus pembukaan sekolah dalam pemulihan negara fasa 4 Sekolah Menengah Seri Tangkak pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami agar anak-anak kami, murid-murid kami dapat kembali semula ke sekolah dalam keadaan yang baik
dapat menuntut ilmu dengan keadaan yang tenang dan selamat, serta dikurniakan hidayah untuk kejayaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jauhkanlah kami daripada segala bencana yang boleh memusnahkan kami dan negara kami, ya Allah. Kau jauhkanlah kami, ya Allah, daripada segala penyakit dan juga kesusahan, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih majlis mengucapkan kepada Ustaz Gamzuri bin Hamad di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, libat urus pembukaan sekolah bersempena pelan pemulihan negara fasa 4 yang akan bermula pada minggu hadapan, iaitu 8 hari bulan November tahun 2021. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan slot yang pertama yang akan disampaikan oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tangkak, Cikgu Amri bin Haji Hayat. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mafaka Johor, salam PPD Tangkak Perkasa. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Muhammad Hairun Nisa. Yang saya hormati Cikgu Haji Rosman bin Fardi, Guru Penolakanan Pentadbiran, Cikgu Muhammad Karim bin Hasan Muhalli, Guru Penolakanan HEM, Cikgu Haji Hasnan bin Baharul, Guru Penolakanan Koko, Cikgu Haja Nur Hashimah binti Osman, Guru Penolakanan Pendidikan Khas, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Cikgu Haja Fauzia binti Ibrahim, JKMP Sains Matematik, Cikgu Aiha binti Abdullah, JKMP Teknik Vocational, Cikgu Yu Tiamlai, JKMP Sains Kemasyarakatan, Cikgu Fadilah binti Yusuf, JKMP Bahasa, Barisan Guru Bimbingan Kaunseling, guru-guru SMK Seri Tangkak, dan juga kepada para ibu bapa serta penjaga pelajar yang hadir pada taklimat libat urus pembukaan sekolah sempena fasa pemulihan negara yang telah pun melalui akan masuk ke tahap 4 tidak lama lagi. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua untuk sesi libat urus ini. Sebenarnya sesi libat urus ini bukan saja melibatkan taklimat daripada pengetua, tapi juga akan melibatkan libat urus daripada GPK HEM, GPK Koko dan juga GPK Pendidikan Khas. Okay, next. Seterusnya, seperti mana yang diketahui umum, Pelan Pemulihan Negara melalui 4 fasa. Fasa yang pertama, kalau diikut daripada arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, semua pelajar melalui proses PDPR, sama ada secara online ataupun offline daripada rumah, dan kita pun telah melalui fasa 1 tersebut. Okay, next. Seterusnya, apabila kita masuk pada fasa yang kedua, murid berkeperluan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas dan program pendidikan khas integrasi hadir tanpa penggiliran, seperti mana yang telah kita lihat pada yang lepas. Seterusnya, next. Pada fasa yang ketiga pula yang lalu, murid kelas peperiksaan SPM di sekolah harian hadir secara penggiliran. Kalau kita lihat di sekolah kita, kita bagikan pelajar calon SPM kita seramai 100 orang pada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, yang
kehadirannya adalah 50%. Seterusnya, pada fasa 4 ni, iaitu bermula pada 8 November, iaitu pada minggu hadapan, semua murid tingkatan 5 akan naik sekolah secara bersemuka tanpa penggiliran. Dan seterusnya, murid tingkatan 4 dan tingkatan 3 di sekolah harian pula hadir secara penggiliran bermula 8 November 2021. Bermakna pada tarikh 8 November ini, selain pelajar tingkatan 5 yang hadir penuh, semuanya hadir ke sekolah tanpa penggiliran, kita juga akan menerima kehadiran pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4 secara bergili-gili. Dan kumpulan pelajar telah pun dibahagi kepada 2 kumpulan. Seterusnya untuk murid tingkatan peralihan, tingkatan 1 dan tingkatan 2 di sekolah harian hadir secara penggiliran bermula seminggu selepas 8 hari bulan November, iaitu pada 14 November 2021. Dan pihak sekolah sebenarnya telah pun menyiapkan penggiliran pelajar yang melibatkan semua tingkatan daripada peralihan hingga ke tingkatan 4. Okay, next. Ini adalah pelanjutan sesi persekolahan 2021 seperti mana yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sesi persekolahan untuk tahun 2021 ianya akan telah pun akan berakhir pada bulan Mac 2022. Dan untuk sesi seterusnya, sesi persekolahan 2022 akan mula pada Mac hingga seterusnya lah, pada tahun hadapan. Bermakna di sini pada penghujung bulan Mac itu nanti calon-calon SPM untuk kohort 2021 akan menduduki peperiksaan pada tahun hadapan. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada pelajar SPM yang ada pada tahun ini, dan seramai 100 orang calon kami, dan kami mengharapkan ibu bapa dapat memberikan kerjasama yang baik untuk memastikan anak-anak pelajar ini, pelajar-pelajar tingkatan 5 ini memberikan perhatian yang serius apabila kita dapat bersemuka nanti. Okay, next. Perkara penting yang perlu kita ingat dalam pembukaan sekolah baru ni, pertama kehadiran, di mana kehadiran dihadkan kepada 50% mengikut enrollment kelas. Ini melibatkan pelajar-pelajar yang bermula daripada peralihan hingga ke tingkatan 4. Dan kehadiran ke kelas secara penggiliran mingguan. Maknanya kalau ada 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B, kumpulan A akan berada pada minggu pertama di sekolah, dan pada minggu pertama itu pula kumpulan B akan berada di rumah melalui proses PDPR, dan seterusnya pada minggu hadapan kumpulan B pula akan berada bersemuka di sekolah, dan kumpulan A pula akan melalui proses PDPR di rumah. Okay. Penambahbaikan SOP yang ada ialah pemakaian pelitup muka diwajibkan. Kami mengharapkan pelajar daripada rumah telah pun menggunakan pelitup muka. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Maksudnya di sini apabila kita mengambil suhu pelajar ketika berada di sekolah, kita akan memastikan pelajar berada dalam keadaan sihat dan suhunya tidak lebih daripada 37.5 darjah. Seterusnya memastikan pengudaraan yang baik di dalam kelas, dan seterusnya membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Untuk makluman ibu bapa, nanti akan diterangkan oleh GPKH bahawa alat kendiri untuk ujian COVID-19 telah pun dibekalkan, dan kita akan memastikan pelajar-pelajar yang jika didapati bergejala akan melalui proses kendiri tersebut. Seterusnya, dalam kelonggaran peraturan, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Maknanya ibu bapa tidak perlu bimbang jika anak-anak yang akan memulakan persekolahan 8 bulan ni, jika pakaian yang ada tu ketat, pakaian lama tu dah pun tidak boleh digunakan, maka mereka dibenarkan menggunakan pakaian casual yang lain lah, yang sesuai, yang sopan. Dan ketidakkerjaan murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Maknanya sekiranya ada di kalangan ibu bapa yang tidak membenarkan anaknya pergi ke sekolah dengan alasan takut berlakunya jangkitan dan sebagainya, kita mengharapkan ibu bapa ada membuatkan surat pemakluman, dan
pelajar itu tidak dianggap melanggar tidak dianggap melanggar disiplin sekolah. Seterusnya. Okey, apabila pelajar telah selesai melalui sesi bersemuka di sekolah, pelajar itu akan melalui 5 modul penyuraian yang dicadangkan oleh pihak KPM. Tapi bagi kami di sekolah, di Seri Tangkak kita menggunakan model 1 iaitu ruang menunggu di dalam kawasan sekolah, dan seterusnya model 2 iaitu laluan terarah dan sehala. Untuk model 3, model 4 dan model 5 ini adalah merupakan yang dicadangkan, tetapi kita tidak menggunakan kaedah ini buat masa ini. Contohnya kalau kita lihat model 3 tu, kawalan keberadaan murid pelajar oleh polis, rela, PBT, PBG, alumni, sukarelawan, ibu bapa atau komuniti. Ini mungkin di sekolah lain ada dibuat. Satu yang keempat, penyuraian murid atau pelajar secara berperingkat, dan yang kelima ialah model kelima ialah menunggu di dalam bilik darjah, itu sistem panggilan. Namun pada kami kita lebih mengutamakan pada model 1 dan juga model 2. Baik, seterusnya. Ini adalah contoh bukti bergambar pemantauan SOP pembukaan sekolah yang dilakukan di sekolah kita. Okey. Seterusnya. Next. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah, di mana pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa dan pelitup muka berganda digalakkan. Seterusnya, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan sebenarnya kalau proses mencuci tangan dengan air dan sabun tu, segala peralatan tu memang telah pihak sekolah sediakan, dan kita mengharapkan pelajar mematuhi aspek keselamatan dan kesihatan yang dicadangkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, next. Seterusnya, pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Dan seterusnya, saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk, dan suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Sekiranya ada kes di kalangan pelajar yang mungkin pada ketika itu kita dapati suhunya pada 37.5 darjah Celsius, kita ada menyediakan bilik isolasi di sekolah, bilik isolasi lelaki dan bilik isolasi perempuan, dan kebiasaannya nanti akan diterang oleh GPKM, kita akan memanggil ibu bapa untuk mengambil anak untuk balik ke rumah. Okay, seterusnya. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat digunakan. Ini memang merupakan satu perkara yang diberi penekanan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, dan hasil pemantauan daripada pihak PPD, aspek keselamatan, kebersihan ini memang menjadi keutamaan daripada pihak PPD dan juga Majlis Keselamatan Negara serta Kementerian Pendidikan Malaysia, dan adalah menjadi tanggungjawab kami para guru untuk memastikan kawasan sekolah sentiasa bersih dan disanitasi dengan kerap. Dan proses ini memang dilakukan, dan penggunaan pelindung muka juga digalakkan. Face shield tu memang digalakkan pada para pelajar dan juga pada warga sekolah. Seterusnya. Dalam pengurusan prasarana pula, pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka. Di dalam kelas, pintu dan juga tingkap akan dibuka dan lasir tidak menghalang aliran udara. Penggunaan kipas digalakkan dengan tujuan untuk pengaliran udara. Penyaman udara sebenarnya boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang memerlukan penggunaan penyaman udara, tapi harus dikekalkan pada suhu 23 darjah hingga 26 darjah Celsius. Dan penggunaan tapis udara mudah alih juga digalakkan. Seterusnya. Dalam kekerapan penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap yang minimum. Maksudnya di sini ialah kalau ada pergerakan pelajar untuk ke perpustakaan, PSS atau ke bilik-bilik tertentu, seboleh-bolehnya dihadkan, dikurangkan, sebab kita nak elakkan pelajar daripada banyak bergerak ke kawasan-kawasan yang lain. Tapi kalau untuk urusan PDP perlu bergerak, maka dibenarkan. Dan juga kita harus memastikan pemaidani, tikar dan skirting meja tidak digunakan di semua bilik PDP. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan perempuan, para ibu bapa penjaga, kalau lihat di kawasan sekolah, kalau di kelas-kelas sebagainya, memang semua lansir dan skirting ini semua telah pun dibuka.
dan tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuaian dengan kawasan sekolah. Itu memang telah pun dilakukan dan akan dikemaskinikan lagi oleh pihak sekolah. Okay, seterusnya. Ujian kendiri COVID-19 murid sekolah KPM. Ini ujian kendiri COVID-19 pada murid pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid atau pelajar yang bergejala semasa berada di sekolah. Kalau ada kes pelajar itu dapati demam, maka kita akan menggunakan kit ujian COVID-19 itu telah pun dibekalkan kepada pihak sekolah dan tindakan yang seterusnya nanti akan dilakukan oleh pihak sekolah. Okay, next. Jadi di sini tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan, keputusan didapati positif. Maka kita tempatkan pelajar tu di bilik isolasi, kita maklumkan kepada PKD itu pejabat kesihatan daerah. Tindakan selanjutnya berdasarkan kepada nasihat PKD, memaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga. Ibu bapa penjaga akan perlu menghantar anak yang positif COVID-19 tadi ke fasilitis kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Dan murid asrama akan diuruskan oleh pihak sekolah. Dan murid atau pelajar yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah. Ini sekiranya pelajar itu datang ke sekolah dan kita lihat suhunya lebih daripada 37.5 darjah, maka kita akan buat penilaian ujian COVID-19 ini. Kalau positif, itulah langkah-langkah yang kita lakukan. Okay, seterusnya, next. Baik, tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan. Kalau keputusan didapati negatif pula, kita maklum kepada ibu bapa dan penjaga pelajar untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Maknanya dia demam tapi negatif pun kita akan menjemput ibu bapa dia untuk mengambil anak mereka untuk dibawa pulang ke rumah. Dan keputusan invalid, jika keputusan itu boleh didapati invalid, tidak tepat, maka kita mengulangi balik ujian saringan daripada awal semula. Dan jangan bimbang, peralatannya tu memang telah pun dibekalkan oleh pihak PPD kepada sekolah. Okay, seterusnya, untuk pengoperasian kantin pula, semua pekerja kantin untuk makluman semua perlu mendapatkan vaksin yang lengkap dan sebenarnya mereka telah pun lengkap divaksin dan mematuhi SOP yang dikeluarkan Majlis Perkhidmatan Negara daripada semasa ke semasa. Murid dan pelajar makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat dengan seliaan guru seperti yang PKP yang lepas juga, di mana kita akan mengambil pesanan makanan dan orang kantin akan sediakan, akan dibungkus. Lepas tu pelajar akan makan di dalam kelas. Murid dan pelajar dalam kelas yang menggunakan penyamuk udara perlu makan di ruang terbuka dalam seliaan. Okay, seterusnya. Ini contoh kehadiran 50%. Kaedah yang dibuat dalam kelas, di mana contoh di sini yang pertama tingkatan 4 Al-Azin. Katalah pelajar tu tadi dalam kelas tu ada 42 orang, maka dibagikan pada 2 kumpulan, iaitu kumpulan pertama 21 orang dan kumpulan yang kedua juga 21 orang murid. Di mana pada minggu pertama kumpulan A PDP di sekolah dan kumpulan B PDPR secara sendiri di rumah. Seterusnya minggu yang berikutnya, pada minggu yang kedua, kumpulan A PDPR secara sendiri di rumah dan kumpulan B pula akan hadir ke sekolah untuk PDP di sekolah. Dan contoh yang lain pula untuk tingkatan 4 Abisina, pelajarnya 20 orang. Kita bagi kepada 2 kumpulan, 50% kehadiran, iaitu 10 murid kumpulan A dan 10 murid kumpulan B. Seperti tadi, di mana pada minggu pertama, kumpulan A PDP di sekolah dan kumpulan B PDPR secara sendiri di rumah. Dan seterusnya pada minggu yang kedua, kumpulan A akan PDPR secara sendiri di rumah dan seterusnya kumpulan B pula akan PDP di sekolah. Itu dikatakan aspek penggiliran kehadiran 5% mengikut kelas. Kalau kelas tu tadi 42 orang, kita bagi 2, 21 orang untuk satu kumpulan. Kalau kelas yang berikutnya 20 orang, maka kita tetap bagi kepada 2 kumpulan, itu 10 murid pada setiap kumpulan dan mereka akan hadir ke sekolah secara bergilir-gilir. Dan telah pun pihak HEM telah pun menyusun pelajar mengikut kumpulan dan penggiliran. Okay, ini tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh pengetua dan guru besar. Ini tanggungjawab yang perlu dipikul, iaitu merancang pelaksanaan PDP secara penggiliran, membimbing guru dan melaksanakan PDP secara penggiliran, memastikan guru menyediakan dan menyerahkan bahan pembelajaran kendiri kepada murid, memantau dan melaksanakan penambahbaikan PDP,
mengadakan libat urus dengan ibu bapa penjaga seperti yang saya adakan pada malam ni, mengadakan aktiviti Professional Learning Community PLC bagi membantu meningkatkan kefahaman dan kemahiran guru. Itu peranan pengetua ataupun guru besar. Untuk peranan guru pula, merancang melaksanakan BDP serta mentafsir murid dengan mengambil kira bagi kandungan kurikulum mata pelajaran ditetapkan. Seterusnya melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD kepada murid yang mengikut PDP di sekolah, merancang pengajaran harian RPH, menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran, menyenaraikan sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh murid, memberi arahan tugasan yang jelas pada murid, memastikan murid mendapat dan memahami tugas pembelajaran dan memaklumkan ibu bapa penjaga tentang tugasan pembelajaran yang diberikan kepada murid. Dan pada saya selaku pengetua, saya lihat guru-guru telah melaksanakan tugas dengan baik. Malah pada hari ini juga saya lihat ada di kalangan guru tingkatan 5 dah pun memanggil pelajar-pelajar yang tidak menyiapkan tugasan. Sebab pelajar tingkatan 5 ni dia perlu membuat tugasan. Jadi tugasan untuk SPM tu perlu disegerakan disiapkan dan murid-murid itu kita tadi telah panggil dan perlu menyediakan tugasan tersebut, perlu menyiapkan tugasan tersebut di bawah bimbingan guru. Jadi terima kasih pada guru-guru semesta. Okay. Seterusnya next, untuk murid pula, peranan yang perlu dibuat ialah murid perlu hadir bergegilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Ini untuk murid daripada peralihan hingga tingkatan 4. Mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan daripada guru, merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dan membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Ini peranan yang perlu dilakukan oleh murid. Daripada peralihan hingga ke tingkatan 4, mereka hadir secara bergilir-gilir, kehadiran 50%. Murid-murid tingkatan 5 hadir, semua hadir sepenuhnya ke sekolah, termasuk pelajar pendidikan khas. Tidak ada penggiliran bermula 8 hari bulan. Dan saya ingin mengumumkan juga di sini kepada ibu bapa penjaga pelajar tingkatan 5, pastikan juga anak-anak esok hadir dalam sesi ceramah sejarah yang diadakan di sekolah. Jadi saya cukup mengharapkan komitmen yang baik daripada ibu bapa, terutama calon-calon SPM semester 2021. Ibu bapa dan penjaga harus memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR, berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak, menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi, dan seterusnya memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Saya ingin menjelaskan kepada para ibu bapa penjaga semua, pihak sekolah berusaha sedaya upaya untuk memastikan murid-murid kita, pelajar kita, terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5 calon SPM tahun ini mendapat ilmu yang secukupnya, pendedahan yang secukupnya daripada guru-guru. Jadi kehadiran pelajar terutama secara online itu amat kami tekankan, dan apabila kita telah pun bersemuka, alhamdulillah pada 8 hari bulan ni kami mengharapkan 100 calon SPM, 100 orang semuanya hadir ke sekolah tanpa alasan. Sebab kita hanya ada beberapa bulan saja untuk menghadapi final exam, dan untuk makluman pada 9 hari bulan kita dah mula untuk calon SPM untuk ujian percubaan SPM. Kita tadi terima kasih kepada para guru yang telah menyediakan dewan peperiksaan di mana pelajar tingkatan 5 akan masuk ke dalam dewan peperiksaan itu mengikuti ujian percubaan secara mood SPM yang sebenarnya. Jadi saya harap pelajar, ibu bapa memberikan komitmen yang cukup baik untuk memastikan kehadiran anak-anak ke sekolah. Okey, seterusnya next. Ini adalah aktiviti persediaan pembukaan sekolah SMK Setangkak yang kami para guru kaki tangan sekolah telah lakukan. Terima kasih kepada semua guru serta kaki tangan sokongan sekolah. Okay, next. Okey, itu sajalah laporan yang dapat saya berikan pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen yang baik di kalangan guru-guru saya, dan untuk perhatian ibu bapa pelajar semua, kita sepatutnya bersyukur kerana sekolah ini
SMK Sri Tangkak mempunyai bilangan guru yang begitu baik, begitu memberikan komitmen yang baik untuk memastikan anak-anak belajar dalam keadaan yang serius, dan kami amat menekankan aspek kehadiran pelajar ke sekolah. Dan tibalah masanya sekarang ni pelajar perlu datang ke sekolah, dekatkan diri semula ke sekolah mengikut penggiliran, terutama daripada pelajar peralihan hingga ke tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5 hadir sepenuhnya tanpa penggiliran pada 8 hari bulan. Jadi saya rasa itu saja sesi libat urus untuk saya selaku pengetua, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis iaitu Cikgu Muhammad Khairul Nisa. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Cikgu Amri bin Haji Yahya di atas taklimat yang telah disampaikan itu tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Haji Rosman bin Pardi untuk taklimat yang seterusnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semesta kepada rakan-rakan pentadbir, rakan-rakan pengurusan, pada yang dihormati ibu bapa yang dapat bersama kita dalam secara Google Meet pada malam ini, kepada guru-guru, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi saya akan meneruskan sedikit maklumat berkaitan libat urus sempena pembukaan sekolah. Okay, kita pergi pada slide yang pertama. Okey. Untuk makluman ibu bapa, pada tahun ini kita berada pada satu tempoh yang panjang. PDPR kita melebihi 120 hari, ya, satu tempoh yang sangat panjang. Ia lebih panjang daripada tempoh PDPR pada tahun 2020. Jadi ia memberikan sedikit kebimbangan kepada kita di peringkat sekolah. Jadi dalam apa juga perancangan berkaitan dengan peningkatan prestasi pelajar, tidak boleh tidak peranan ibu bapa sangat kami harapkan supaya momentum perkembangan anak-anak kita dapat dilihat berkembang dengan baik. Jadi situasinya selama 120 hari PDPR bermakna 20 hingga 60% kelas PDPR secara tidak sampai kepada sasaran pelajar. Okey. Saya ambil contoh daripada kelas Awisina. Kelas Awisina kita 4 orang, 2 hingga 4 orang tidak dapat turut serta atas masalah gadget dan sebagainya. Kelas Al-Kindi, Al-Biruni hampir mencecah kepada 60%. Jadi isu ini isu yang kompleks. Jadi semua pelajar menghadapi masalah talian dan sebagainya. Jadi akhirnya dalam tempoh 120 hari kita dapat dua istilah yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, iaitu learning loss dan learning gap. Learning loss ni maksud dia ialah kita tak dapat mengesan kewujudan pelajar. Ada pelajar terus tidak masuk kelas PDPR, iaitu pembelajaran di rumah. Ada pelajar yang buka saja Google Meet tapi tidak berada pada kelas tersebut. Jadi bila kita menyiasat keadaan ini, kesediaan pelajar itu tidak berada sebagai seorang pelajar. Okey. Jadi learning loss ni maksud dia pelajar tidak mempelajari apa-apa daripada PDPR. Daripada
kunjungan rakan-rakan guru ke rumah-rumah pelajar. Ada pelajar yang bekerja, ada pelajar yang tidak berminat untuk menyambung persekolahan, ada pelajar yang berada pada satu dunia yang kita tak dapat kesan. Okey, itu learning loss berlaku pada sebahagian besar pelajar kita. Kemudian learning gap, jurang pemahaman pembelajaran tidak sama. Di bawah PDPR, jurang pemahaman pembelajaran tidak sama. Ada yang dapat memahami dengan baik, ada yang kurang, ada yang langsung tidak dapat memahaminya dengan baik. Jadi dua perkara ini yang guru-guru akan hadapi apabila pelajar memulakan persekolahan. Okay, next. Jadi untuk makluman ibu bapa, kementerian telah mengesan situasi ini. Jadi kementerian telah mengemukakan satu model yang dikenali KPM Perkasaku untuk mensiapsiagakan semua guru yang akan menerima kehadiran pelajar, semua kehadiran pelajar, terutama pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah. Apa yang perlu guru-guru lakukan untuk makluman ibu bapa? Guru-guru perlu membuat pentaksiran KAK. Maksud dia, pada hari pertama kunjungan pelajar-pelajar, terutama pelajar tingkatan 5 yang tiada penggiliran, guru-guru akan membuat penilaian KAK ialah sejauh mana pelajar-pelajar yang mengikuti PDPR itu sudah dapat menyempurnakan sukatan pelajaran untuk tingkatan tertentu. Itu di peringkat pelajar. Di peringkat guru pun guru juga akan menilai KAK yang KAK ni maksud dia lah kurikulum asas, kandungan asas kurikulum, bermaksud sukatan pelajaran yang perlu diselesaikan oleh guru untuk tempoh 1 tahun, dan anggaran pentaksiran KAK ialah antara 80 hingga 100% yang dijangka berlaku. Okey, jadi apa yang dilakukan oleh guru bila kadar pemahaman pelajar daripada pentaksiran dalam bilik darjah mendapati kandungan pemahaman pelajar tidak mencapai tahap yang diperlukan oleh guru-guru tersebut. Jadi guru-guru akan melakukan mampatan kandungan KAK, kandungan asas kurikulum. Mampatan ni maksud dia, untuk makluman ibu bapa, kita sukatan pelajaran ni untuk satu mata pelajaran selalunya antara 6 hingga 10 bab untuk setahun, ya. Jadi mampatan ialah bab-bab itu atau sub-sub tajuk pada bab tersebut digabung jalin, dimampatkan supaya dalam tempoh masa yang singkat pelajar-pelajar dapat menguasai kandungan mata pelajaran tersebut. Okey. Jadi kepakaran guru-guru diperlukan. Sebab dalam bab-bab seperti bab matematik, satu asas kemahiran itu mencakupi beberapa bab mata pelajaran tersebut. Jadi kepakaran guru-guru untuk menggabung jalinkan mampatan itu sangat dituntut. Okey, untuk makluman ibu bapa, apa yang perlu dilakukan oleh guru-guru setelah dia dapat menilai kemampuan pelajar-pelajar? Ia akan melakukan pengukuhan dan pengayaan. Ini untuk makluman ibu bapa, kita dah arahkan guru-guru supaya menyediakan bahan PDPC dan PDPR. Ya, misal sebagaimana yang Tuan Pengetua maklumkan, untuk pelajar-pelajar tempat 3, 2, 1 dan peralihan secara penggiliran, bermakna pada minggu pertama kumpulan A,
Kumpulan B PDPR. Jadi PDPR itu akan disediakan bahan, ya, sediakan bahan, pelajar akan belajar sendiri. Jadi apa bahan-bahan yang disediakan itulah pengukuhan pengayaan, modul latihan dan sumber bahan. Maknanya pelajar-pelajar akan dipandu untuk merujuk sumber bahan secara dalam talian. Kemudian pengtaksiran bilik darjah dan peperiksaan percubaan akhir tahun. Untuk makluman ibu bapa, peperiksaan percubaan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan Penguruta akan berlaku pada 9 hari bulan November. Bagi tingkatan 5, itu peperiksaan yang terakhir secara rasmi sebelum peperiksaan SPM. Kemudian untuk peperiksaan mata pelajaran kelas-kelas lain dan tempat 321 peralihan akan diadakan pada Januari tahun 2022. Ini bermakna tempoh pembelajaran untuk anak-anak kita secara bersemuka agak singkat, ya. Untuk makluman ibu bapa, tempat 321 peralihan akan bermula pada 8 hari bulan dan pada 10 hari bulan akan cuti semula untuk cuti hujung tahun, bermakna hanya ada sebulan mereka bersemuka dengan guru-guru di sekolah pada tahun ini. Okey, next. Ini yang saya kata learning loss tadi. Pelajar tidak berminat, pelajar bekerja, pelajar berkahwin, pelajar ada yang putus asa dan enggan meneruskan pembelajaran. Okey. Pagi tadi saya telah berjumpa 4 daripada 6 orang pelajar yang tak menyiapkan kerja khusus. Saya beri pilihan, 2 pilihan, sama ada untuk berhenti sekolah atau pelajar ini kena menyempurnakan kerja khusus tersebut. Daripada penilaian saya, pelajar ini sebenarnya sudah lost. Dia sudah tidak, seolah-olah sudah gagal. Dia merasakan diri mereka sudah gagal. Ini adalah kerana kekangan-kekangan ketidakupayaan untuk bertemu dengan guru-guru. Jadi situasi ini kita perlu pulihkan. Kita sayang mereka semua. Jadi pelajar-pelajar ini kita ada 4 subjek lagi yang perlu kita semak kerja khusus masing-masing, dan kita telah selesaikan menyemak subjek prinsip akaun. Kita dapat maklumat subjek perniagaan, ada pelajar yang tidak dapat menyelesaikan. Saya akan jumpa pelajar-pelajar ini pada masa akan datang. Okey. Jadi ibu bapa di sini, peranan ibu bapa sangat penting. Tindakan kita di peringkat sekolah sebagaimana yang sedia maklum, kita bergerak agak pantas kerana kita sudah ketiadaan masa. Jadi pelajar ini perlu diberi sokongan, bimbingan secara drastik oleh guru-guru. Misalnya tadi Cikgu Ho terpaksa berada dengan pelajar-pelajar dari pagi sampai tengah hari semata-mata untuk memastikan pelajar tersebut siap melaksanakan kerja khususnya. Jadi tanggungjawab ibu bapa, suka atau tidak, kita harus terima kerja khusus itu wajib. Kalau pelajar, anak-anak kita tak buat kerja khusus, secara automatik dia gagal untuk mata pelajaran tersebut di peringkat SPM. Dan kita harus faham juga kerja khusus untuk anak-anak kita ni sebenarnya menjamin mereka ini boleh lulus untuk mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran yang ada kerja khusus sangat penting untuk membantu pelajar lulus. Okey, next. Okey. Kita sedang menyiapkan pelajar-pelajar atas sokongan usaha yang berterusan daripada Tuan Pengetua, daripada barisan pentadbir, pengurusan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru yang sedang bertungkus lumus dalam mensiapsiagakan diri masing-masing untuk membantu pelajar. Jadi
apa yang kita telah lakukan di peringkat sekolah untuk pelajar-pelajar bagi menanti kehadiran pelajar, kita telah melaksanakan intervensi induk, bermakna program khas untuk pelajar-pelajar ini. Misalnya kita dah buat dialog prestasi, kita dah buat audit akademik kelas, kita dah jumpa semua kelas, dah jumpa semua ibu bapa, dah ada aku janji. Jadi kita dah melihat prestasi pelajar. Kita ada start of semester, iaitu calon-calon pelajar yang difikirkan mampu mencapai keputusan cemerlang. Kita ada jumlah yang besar, kumpulan pelajar cemerlang dan baik. Dan untuk makluman ibu bapa, kita ada program halus. Program halus ni jarang ada di sekolah-sekolah, tapi di sekolah Sri Tangkak kita laksanakan program halus. Program halus ni untuk makluman ibu bapa ialah pelajar yang sering gagal dalam peperiksaan, kita masukkan dalam program ini dan kita ingin membawa kejayaan kepada mereka. Untuk makluman ibu bapa, pada tahun lepas Lai Mingkang, seorang pelajar kita dalam program halus ini telah dapat melanjutkan pelajaran ke Universiti Melaya. Sedangkan pada hakikatnya mereka ini dalam peperiksaan bulanan, peperiksaan pertengahan tahun tak pernah lulus. Jadi melalui program halus ini kita dapat membimbing pelajar-pelajar itu ke arah kejayaan. Jadi untuk makluman ibu bapa, program halus ini ada dua kumpulan. Kumpulan pertama ada 27 orang. Kumpulan kedua ada 14 orang. Kita sedang programkan. Okey. Untuk makluman ibu bapa juga, sepanjang minggu peperiksaan Tentan 5 kita ada kelas tambahan. Kita teruskan kelas tambahan, kita merasakan pelajar-pelajar kita perlu dibimbing setiap masa, dari masa ke semasa, sehinggalah peperiksaan SPM itu berakhir. Sebab itu kelas tambahan musim peperiksaan akan diteruskan. Okey. Dan kita akan ada program motivasi dan kewajikan pelajar. Perkara-perkara ini telah kita siap sediakan untuk pelajar-pelajar kita yang akan menyambung pelajaran atau bertemu dalam sesi bertemu pelajar-pelajar mulai 8 hari bulan. Okey, itu di peringkat induk. Di peringkat mata pelajaran kita ada intervensi mata pelajaran, kita ada modul peperiksaan. Modul peperiksaan ini disediakan oleh guru-guru mata pelajaran. Saya dah tengok modul-modul tersebut dan alhamdulillah boleh katakan hampir semua guru-guru yang terlibat telah menyediakan modul itu. Okey. Dan modul pengukuhan dan pengayaan. Okey. Next. Next ini. Okey. Dan tingkatan 4, untuk tingkatan 3, 2, 1 dan peralihan ada penggiliran. Saya rasa ibu bapa semua sedia maklum. Penggiliran ini dibahagikan kepada dua kumpulan A dan B, 50% bersemuka dan 50% di rumah. Kita ada dua kaedah, iaitu kaedah guru guna hybrid. Hybrid maksud dia ada guru yang mempunyai kepakaran dan pelajar-pelajarnya semua pelajarnya mempunyai gadget. Dia melakukan pembelajaran di sekolah dan di rumah secara serentak. Okey, itu adalah hybrid. Kemudian ada guru yang melaksanakan 50% PDPC di sekolah dan 50% PDPR, pelajar dibekalkan dengan bahan untuk belajar di rumah. Okey. Jadi next. Itu saja daripada unit kurikulum. Rumusan yang saya dapat buat, kita guru-guru sedang menanti kehadiran pelajar-pelajar yang akan bersua muka pada 8 hari bulan dan kita menanti dalam keadaan siap siaga dengan program-program yang telah kita susun untuk mereka semua. Jadi saya kembalikan kepada moderator Cik Muhammad Hairunisa. Terima kasih majlis ucapkan kepada Cikgu Haji Rosman bin Pardi di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin semua, satu link kehadiran telah diletakkan pada ruangan chat
Jadi diminta kepada semua hadirin untuk mengisi borang Google Form tersebut untuk mengesahkan kehadiran pada malam ini. Okey, majlis seterusnya kita teruskan lagi untuk slot yang seterusnya yang akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Karim bin Hassan Muhalli, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tangkak. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan kepada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Amri bin Yahya, Cikgu Haji Rosman Pardi, Cikgu Haji Hasnan, Cikgu Haja Marashimah, juga yang dihormati semua IJK PIBG, semua JKMP, semua guru, semua ibu bapa, para pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi saya mengambil bahagian untuk Hal Ehwal Murid. Saya teruskanlah dengan perkara yang saya nak bincangkan. Jadi pembukaan sekolah bersemuka fasa 4, dan ini adalah sambungan dari Tuan Pengetua. Saya ringkaskan di sini. Jadi kelas PPKI sebenarnya telah bersemuka pada 10/10 itu semua. Jadi tingkatan 5 semua bersemuka mulai 8 dan 9/11 yang telah akan bermula pada minggu depan lah semua semua tingkatan 5 bersemuka. Sebelum ni bergilir lah. Jadi tingkatan 4 dan tingkatan 3 kita akan mula bersemuka secara bergilir dalam grup B bermula pada 8. Jadi ini yang pengetua sebutkan tadi. Pelajar kita telah dibagi kepada 2 grup, jadi grup A dan grup B. Jadi kita mula pada 8 bulan ini untuk tingkatan 4 dan tingkatan 3 ialah grup B, dan telah pun dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga para pelajar tentang grup ini. Jadi grup A, PDPR menyiapkan tugasan di rumah. Jadi grup A pula bermula pada 14 hari bulan 11 bersekolah lah. Jadi grup B tukar semula menjadi PDPR lah. Okey, itu yang saya nak maklumkan ni. Jadi grup-grup ini telah dimaklumkan kepada ibu bapa juga kepada para pelajar. Jadi tingkatan 2 pula dan tingkatan 1 dan peralihan bersemuka secara bergilir. Grup A, ni grup A bermula pada 14 bulan 11. Jadi tingkatan 1, 2 dan peralihan mulanya 14 lah. Grup B pula secara menyiapkan tugasan di rumah. Sama juga grup B bermula pada 21 dan grup A menyiapkan tugasan di rumah. Okey, jadi pelajar disusun. Ini yang penting lah. Pelajar disusun dalam kumpulan yang sama bagi adik-beradik, dan juga kumpulan pengangkutan yang sama. Maksudnya dia naik ke sekolah, dihantar secara bersamalah. Kadang-kadang tumpang jiran atau ada orang yang menghantar. So, cikgu telah bertukus lumba sebenarnya menyusun pelajar-pelajar dalam kumpulan yang mana dia akan ke sekolah dengan bersamalah. Jadi, seperti yang diedarkan pada ibu bapa dan pelajar-pelajar pun dah maklum bahawa kumpulan ini sebenarnya ialah untuk tujuannya ialah untuk proses pengantaran pelajar dimudahkan. Jadi ibu bapa tidak berulang tiap-tiap minggu. Maksudnya kalau anak dia ada 3 orang, jadi sekali lah pada minggu tersebut. Jadi ini juga telah dapat reaksi dari ibu bapa lah, menyatakan ada yang tercicir. Jadi saya pun akan maklumkanlah ada 2-3 orang yang saya akan maklumkan perubahan untuk kumpulan tersebut kerana masalah pengangkutan dan juga adik-beradik. Jadi itu yang kita mudahkanlah untuk ibu bapa. Ya, saya harap perkara ini diterimalah. Jadi seterusnya saya nyatakan enrollment pelajar ni penting juga, iaitu di sekolah kita sebenarnya pelajar lelaki lebih ramai dari perempuan. Ya, jadi pelajar lelaki lebih ramai. Kalau ikut peratus kaum juga dinyatakan di sinilah. Jadi 24% ialah Melayu dan 59% ialah Cina, India adalah 11 dan juga yang lain-lain dalam 4.31. Okay, next.
Okey, seterusnya inilah daripada analisis yang seminggu lah saya perlu nyatakan ini. Kerana apa? Kerana daripada seminggu ini kita dapat maklumat yang penting bahawa keseluruhan pelajar yang datang ke sekolah bersemuka untuk tingkatan 5 hanyalah 80%. Jadi maksudnya ada 20% atau kira-kira kalau nombor dalam 10 orang lah, 10 orang begitu tidak hadir ke sekolah lah. Jadi ada beberapa faktor Jadi kelas keadaan terbaiklah 5 bersinar, jadi 98%. Ada seorang pelajar tak hadir lah. Dan yang terendah ialah Al-Kindi ni 55.56%. Jadi saya menyerulah dengan data ini bahawa pada ibu bapa sekiranya anak tidak ke sekolah, inilah hasilnya, iaitu contoh Al-Kindi ni pada 24 bulan hanya 2 orang. Dan pada 18 juga 2 orang. Jadi di sini nampak trendnya bahawa kalau hari Khamis dan hari Ahad, ramai juga pelajar mengambil kesempatan lah, sebab nanti dia akan cuti 4 hari pula. Maksudnya hari Khamis cuti, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi dia berulang. So masalah ini kepada yang berkenaan kita ambil pengajaran supaya kita sama-sama lah bahawa anak-anak yang terlibat secara begini kita perlu bimbing, kita perlu tegur, kita perlu apa-apalah supaya pelajar datang ke sekolah Okey. Dari keseluruhan ini saya teruskan, jadi pelajar terus Cikgu Ina terus sambung next. Okey. Ini penting juga bahawa kita ada program yang penting lah sebelum kita buka sekolah, iaitu vaksinasi. So inilah data yang kita dah perolehi daripada proses yang telah berlaku lah. Jadi nampak di sini tingkatan 5 prosesnya belum vaksin ialah 2 orang. Ini 2 orang ni masalah utamanya pihak sekolah telah berusaha menghubungi dan juga apa-apa cara lah, tapi tidak dapat. Jadi sebab tu tertinggal 2 orang tertinggal 2 orang tidak divaksin, maksudnya tidak dapat kontak lah, cara telefon atau apalah. Okey, yang tingkatan 4 ada 4 orang yang belum divaksin, tetapi belum ambil dos kedua ni juga ramai. Maksudnya dia terlepas dos kedua. Jadi oleh itu perkara yang penting untuk ibu bapa dan para pelajar yang terlibat tentang vaksinasi ni ialah sekiranya telah terlepas, bukan bermaksud kita tak perlu ambil. Kita wajib ambil juga dan kita boleh berhubung teruslah. Jadi ibu bapa boleh berhubung terus dengan Dr. Rosila. Saya dah nyatakan di sini tentang nombor telefon dia. Jadi ibu bapa yang tercari-carilah macam mana nak menguruskan anak ini, terus berhubung dengan Dr. Rosila. Dr. Rosila akan memberikan temu janji yang sesuai lah untuk mengambil dos kedua. Saya mengharapkan dos kedua ini akan segera. Kadang-kadang ini adalah maklumat yang telah, kadang-kadang ibu bapa telah juga membawa anak untuk dos kedua, dan sila maklumkan kepada guru kelas. Jadi data ini akan diubah lah. Jadi maklumkan kepada guru kelas, jadi data ini akan berubah. So kita akan dapat maklumat yang betul. Jadi saya nyatakan di sinilah yang merah ni masih belum. Ini belum masalah utama saya dah sebut tadi, sukar dan tidak dapat dihubungi. Yang belum ambil dos kedua ni mungkin terlepas atau apa-apa yang berkaitan. Jadi untuk itu terus berhubung dengan Dr. Rosila. Saya mengharapkan ibu bapa faham dengan keadaan ini. Okey, seterusnya Cikgu Lina. Okey, ini yang perlu dilakukan lah. Ini telah pengetua sebutkan. Jadi terus Ina, ini bersama pengetua dah sebutkan, iaitu apabila berlakunya lah. Yang penting ini tadi disebutkan. Jadi ibu bapa nak menjaga, memberi kebenaran kepada pihak sekolah melaksanakan ujian saringan kendiri COVID-19. Maksudnya kalau datang sekolah, cek suhu tinggi, kita kena tunggu, dan mungkin cek sekali lagi kalau masih ini
sempat ibu bapa bawa balik. Tapi kalau dia dah sampai di sekolah, contohnya tengah hari, jadi berlaku gejala yang berkaitan, so pihak sekolah akan ambil action inilah, ambil tindakan ini, iaitu meminta pelajar untuk membuat ujian kendiri COVID-19 ini. Inilah yang kita akan aturkan kalau berlaku kes ini. Saya mengharapkan kes ini tak berlaku lah. Jadi semua warga semester ni sihat. Seterusnya Nah. Cikgu Rina, okey. Ini pun sama tadi, keputusan ni saya tak perlu ulang lah. Okey, teruskan. Sama. Dan ini yang penting yang saya nak sebutkan lah. Jadi borang ini yang pelajar tingkatan 5 telah diberi, jadi minta ibu bapa sign lah untuk membenarkan ujian kendiri ini. Ujian kendiri ini di sekolah adalah percuma, iaitu ujian ILU lah sebenarnya. Jadi kalau di rumah, kalau ada gejala, bolehlah beli sendirilah alatan itu semurah RM10 hingga RM20 lah, ikut pasaran, ya. Jadi boleh buat ujian tu lah. Kalau ada gejala yang agak membimbangkan, boleh buat ujian tu sendiri. Tapi kalau di sekolah, jadi pihak sekolah bekalkan bahan uji inilah untuk pelajar. Ini kaedah dia lah, kaedah yang akan ditunjukkan kalau berlaku lah. So sekiranya ada masalah, bilik isolasi lah bilik untuk penempatan bagi pelajar yang disaring tadi sebelum dibawa ke pihak yang seterusnya. Okey, Cik Bina. Jadi saya setakat ini itu sajalah yang kita nak persembahkan. Terima kasih. Terima kasih Majlis ucapkan kepada Cikgu Karim Muhammad Karim bin Hassan Muhari atas taklimat sebentar tadi. Sekali lagi diingatkan kepada semua hadirin dan hadirat yang masuk ke dalam Google Meet pada malam ini untuk mengisi link kehadiran yang telah disediakan pada ruangan chat. Majlis seterusnya menjemput Cikgu Hasnan bin Baharul, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Kolam Renang Bahasa Sri Tangkak, untuk menyampaikan taklimat yang seterusnya. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Guru Acara Majlis, Cikgu Muhammad Khairul Isa bin Ahmad. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Hasnan bin Baharul, Guru Penolong Kanan Kurikulum yang baru yang mula bertugas di sekolah ini pada 13/11/10/2021 dan berada sepenuhnya bertugas di sekolah ini bermula pada 21 hari bulan 10 2021. Jadi saya akan membentangkan laporan co-curriculum yang telah berlangsung sepanjang tahun ini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ananda Siti Curriculum yang sangat membantu saya menyediakan laporan ini daripada awal tahun sehinggalah pada bulan Oktober. Jadi kita tengok program utama peringkat sekolah yang telah kita jalankan. Yang pertama, semester virtual run berlangsung pada Mei yang melibatkan guru dan murid. Hadiah foto, video kreatif dan juga cabutan bertuah. Program ini jalankan, aktiviti ini jalankan secara online. Kemudian yang kedua, minggu bahasa yang telah jalankan pada bulan Jun. Kemudian minggu teknik dan vocational yang telah berlangsung pada bulan Julai. Kemudian sambutan bulan kebangsaan yang dilaksanakan pada 15 Ogos hingga 16 September. Dan yang kelima, minggu sains dan matematik 17 hingga 28 Oktober 2021. Semua program ini dijalankan secara atas talian ataupun secara online. Kemudian yang keenam, aktiviti yang saya tengok agak aktif, iaitu program Growing Alphalio yang dikendalikan ataupun penyelesaian ialah Cikgu Lo.
tarinya sepanjang tahun, dan pada minggu ini masih lagi aktiviti Go Green dilaksanakan di rumah pelajar sendiri, dan beberapa aktiviti dalam dan luar sekolah dijalankan. Kemudian program utama yang lain, iaitu yang ini adalah satu program yang mendapat iktirafan Peringkat Negeri Johor, JPN Johor, iaitu kejohanan catur dalam talian Lices SMK Sagir Tangkak, yang di mana sekolah kita telah berjaya menganjurkan kejohanan ini, di mana melibatkan 12 daerah Johor yang melibatkan seramai 645 peserta, dan seorang pelajar sekolah kita telah mendapat tempat yang ke-20. Kemudian yang kedua, program utama lain, ASTI Feynman Challenge STEM, 4 orang pelajar terlibat. Penganjurnya adalah ASTI, peringkat antarabangsa, dan kita telah menjadi johan. Seterusnya program STEM juga, Fun Science Dive Video Contest, melibatkan 5 orang pelajar. Penganjurnya ialah UTM dengan kerjasama GPNJ peringkat negeri, dan pencapaian yang kita peroleh adalah tempat yang ketiga. Seterusnya, cabaran kemahiran sukan MSSJ, mentah desa 7 orang, olahraga 4 orang, catur 16 orang, dan dianjurkan oleh GPNJ peringkat negeri, dan pencapaian yang kita perolehi, 2 orang pelajar terpilih mewakili MSS Johor ke MSSN dalam squash. Kemudian program utama nombor 4, squash, 8 orang terlibat, pingpong 4 orang, bola jaring 10 orang, bola sepak 1 orang, bola tampar 5 orang. Kemudian program yang kelima, Lion Club International Convention, yang Klub Alpha Leo dikendalikan oleh Klub Alpha Leo, yang terlibat 27 orang, pengajar Lion International peringkat bangsa, dan kita hanya menjadi peserta sajalah. Kemudian yang ke-6, Show Me the Talent Alpha Leo, 4 orang, pengajar Lion International peringkat bangsa, dan kita berjaya, sekolah kita berjaya mendapat tempat yang ke-10. Seterusnya pertandingan sukan berkeluaran, 1 murid 1 sukan, 1M 1S, seorang pelajar, anjuran GPNJ peringkat negeri, dan pencapaian penyertaan sahaja. Yang ke-8, aktiviti Hari Sukan Negara peringkat negeri disertai oleh 5 orang pelajar, menganjur Jabatan Belia dan Sukan Negara peringkat negeri, dan pencapaian hanya saja. Kemudian pertandingan penulisan kreatif bahasa Cina 5 orang, dianjurkan oleh KPN dengan kerjasama GPNJ peringkat kebangsaan, pencapaian hanya penyertaan saja. Dan seterusnya yang ke-10, Johor STEM Online Challenge, melibatkan 11 pelajar, penganjur GPNJ peringkat negeri, dan pencapaian hanya penyertaan. Dan itulah laporan daripada saya yang sempat saya rekodkan, dan untuk tatapan bersama dengan Ibu Bapa sebarang kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih majlis mengucapkan kepada Tuan Cikgu Haji Hasnan bin Baharul di atas perkongsian itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua hadirin untuk mengisi link kehadiran yang di-share ataupun dikongsikan di ruangan chat. Majlis dengan segala hormatnya ini menjemput Cikgu Hajah Nur Hashimah binti Osman, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Integrasi SMK Seri Tangkak, untuk menyampaikan slot yang seterusnya. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Yang berusaha Cikgu Amri bin Haji Yahya, Pengetua SMK Seri Tangkak. Yang dihormati Cikgu Haji Rosman bin Pardi, GPK Pentadbiran. Yang dihormati Cikgu Muhammad Karim bin Hassan Muhalli, GPK Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Cikgu Haji Hasnan bin Baharul, GPK Core Curriculum. Yang dihormati rakan-rakan guru, ibu bapa pelajar, dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Berikut adalah laporan daripada pendidikan khas. Sesi persekolahan bersemuka murid berkeperluan khas telah bermula pada 10 Oktober 2021. Pembelajaran secara bersemuka berjalan dengan lancar tanpa penggiliran.
Pada 13 Oktober, penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi program Bulan Kemerdekaan peringkat PPKI telah dilaksanakan di Foyer A. Dan pada 13 hari bulan Oktober juga, Puan Nur Hayati binti Mahbat iaitu penolong pegawai pendidikan daerah pendidikan khas telah menyampaikan sijil kemahiran Malaysia kepada guru-guru pendidikan khas. Seramai 5 orang guru pendidikan khas telah memperolehi SKM tahap 2 dan 3, iaitu pertama SKM pembuatan pastri. Cikgu terlibat adalah Cikgu Nashima, Cikgu Nur Fariza, Cikgu Nur Faiza dan Cikgu Zalia. Yang kedua SKM Reflexology iaitu Cikgu Muhammad Nur Satar. Sijil kemahiran Malaysia ni dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Next. Okey, 4 orang guru pendidikan khas telah mendapat tajaan bahagian pendidikan khas iaitu BP khas untuk program khas Vocational Training Operation secara fast track melalui kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu dan kursus induksi pada bulan Ogos dan September. Guru yang terlibat ialah Cikgu Nashima, Cikgu Nur Faiza, Cikgu Zalia dan Cikgu Muhammad Nur Satar. Guru yang mempunyai sijil VTO iaitu Vocational Training Operation, buat masa ni sedang menunggu kelulusan jawatan sebagai pegawai penilai modular bagi menilai MBK yang terlibat dengan SKM modular pembuatan pastry. Untuk makluman ibu bapa, murid berkeperluan khas yang berkefungsian sederhana berpeluang untuk mengambil sijil kemahiran Malaysia modular pembuatan pastry di PPKI semester. Pada 18 Oktober, 15 orang MBK telah menerima suntikan vaksin yang kedua di SMK Ledang. Okey, sebenarnya jumlah pelajar pendidikan khas adalah 42 orang dan 41 MBK telah menerima suntikan lengkap vaksin dos 1 dan 2 dan seorang lagi esok insyaAllah akan mengambil vaksin yang kedua. Pada 24 Oktober, Puan Nur Hayati binti Mahbat, penolong pegawai pendidikan daerah pendidikan khas telah menyampaikan hadiah pentaksiran pertengahan tahun 2021 kepada murid berkeperluan khas dan penyerahan hand sanitizer iaitu sumbangan Helwa Puspanita Tangkak kepada semua MBK di bilik pengurusan pendidikan khas. Okey, itu saja laporan daripada unit pendidikan khas. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Terima kasih majlis ucapkan kepada Cikgu Hajah Nur Hashimah binti Osman di atas taklimat dalam bahagian pendidikan khas. Majlis seterusnya kita buka kepada bahagian ataupun slot Q&A, question and answer. Saya buka kepada mana-mana ibu bapa ataupun pelajar sendiri yang ingin bertanyakan apa jua soalan tentang libat urus pembukaan sekolah PPN fasa yang keempat. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh tekan angkat tangan dan boleh ajukan soalan. Okey, nampaknya macam tak ada soalan yang ingin diajukan. Okey, di sini kita ada satu soalan. Okey, saya jemput mungkin ibu bapa yang ingin bertanyakan soalan boleh on mic dan ajukan soalan. Dipersilakan. Ibu bapa yang nak tanya soalan. Saya nampak ada yang kat tangan tadi. Assalamualaikum. Untuk cikgu semua, saya ingin bertanya masalah pemakaian untuk anak-anak tu, pasal skop pemakaian untuk anak-anak ke sekolah masa sekarang ni. Akan datang apa ni untuk masa ni akan datang yang buka ni. Pasal pakaian tu kebanyakannya pun cikgu pun tahulah kan. Yeah. Ada kasut tak bersaiz lagi.
dengan bajunya. Jadi nak kena pakai baju yang sesuai macam mana tu agak-agaknya tu. Okey, Terima itu kasih. saja soalannya, Tuan. Ya? Itu saja soalannya. Ya. Okey, terima kasih atas pertanyaan. Jadi mungkin saya serahkan kepada Tuan Pengetua lah untuk jawab soalan ni. Okey, tentang pertanyaan tadi, seperti mana yang dah dijelaskan, untuk sesi pembukaan sekolah pada kali ini, seperti mana yang dijelaskan oleh Menteri Kanan Pendidikan dalam taklimat beliau dan seperti mana yang diarahkan, aspek isu tentang pakaian pelajar tu sebenarnya bukan dianggap macam pelajar kalau dia menggunakan, kalau pakaian yang sekolah yang sedia ada dah tak muat. Maknanya dah tak boleh digunakan, sebab kita kena faham lah. Masa PKP ni mungkin pakaian tu dah lama, dah tak sesuai untuk dipakai oleh pelajar berkenaan, maka dia dibenarkan, pelajar dibenarkan untuk menggunakan pakaian yang selain daripada pakaian sekolah, tapi dalam bentuk yang kita katakan pakaian yang smart casual. Kalau kita lihat macam pelajar tingkatan 6, sebenarnya pelajar tingkatan 6 dah lama dah menggunakan pakaian smart casual. Maknanya pakaian yang sesuai, yang nampak sopan. Dia boleh menggunakan pakaian yang lain selain daripada pakaian sekolah, termasuk juga kasut. Jadi bukan menjadi satu kesalahan pada pelajar tu menggunakan pakaian yang dianggap bukan pakaian uniform sekolah. Okey. Dan memang dah dijelaskan kepada semua guru, pertama kepada guru disiplin, kita takkan ambil tindakan apa-apa pada pelajar yang menggunakan pakaian selain daripada pakaian sekolah. Termasuk kalau rambutnya panjang pun kita takkan ambil tindakan apa-apa. Cuma kita beri nasihat saja. Kita bagi masa untuk pelajar berkenaan untuk dia kemaskan diri dia. Yang penting pelajar tu tadi hadir ke sekolah. Dapat hadir ke sekolah dan jalani sesi bersemuka seperti biasa. Okay? Itu saja penjelasan saya lah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi dapat harap jawapan yang diberikan oleh Tuan Pengetua itu menjawablah soalan yang diajukan. Mungkin ada soalan lain? Okey. Sorry, satu lagi soalan. Macam mana masalah makanan tu, adakah pelajar nak kena order melalui guru ke ataupun macam mana? Pasal makan kat dalam kelas kan. Ya, betul. Jadi makan tu macam mana? Nak order ke macam mana? Adakah guru akan serve untuk order makanan tu? Okey. Okey, terima kasih Tuan atas soalan tersebut. Saya fikir untuk jawab soalan ni mungkin Cikgu Karim mungkin boleh bantu untuk jawab selaku guru penolongan hal ehwal murid. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Muhammad lah kerana persoalan tu. Jadi seperti yang telah berlangsung lah atau telah kita lakukan, jadi pelajar yang datang ke sekolah akan diberikan borang tempahan. Jadi borang tempahan ni akan dihantar ke kantin dan seterusnya pada masa rehat akan dibawalah makanan yang ditempah itu untuk dibawa ke kelas. Jadi pelajar akan duduk di kelas, makan di kelas. Jadi untuk pembelian tu tidak macam normal lah, maksudnya tidak macam biasa pelajar beratur untuk menunggu membeli makanan. Jadi telah ditempah awal. Caranya begitulah. Ini SOP yang telah kita amalkan lah selama ini dan telah diarahkan begitu. Itulah jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Karim atas jawapan itu tadi. Saya fikir menjawab tak Encik Muhammad jawapan tersebut? Okey, terima kasih Cik Muhammad. Ada soalan lain lagi yang mungkin para ibu bapa kita tanya-tanya apa lagi yang mungkin kita tak dapat penjelasan lagi boleh diajukan. Okey, saya fikir tu kita pun dah pukul 10 malam. Kita dah bersama Libat Urus ni hampir 1 jam 30 minit. Saya fikir mungkin penjelasan yang telah disampaikan oleh pemimpin tertinggi ataupun pengurusan sekolah menengah kebangsaan Sri Lanka tadi dapat difahami dan diguna pakailah untuk pembukaan sekolah pada 8 November
2021 iaitu pada hari Isnin minggu hadapan. Jadi saya fikir itu saja untuk program pada malam ini. Jadi kita akhiri majlis ataupun program pada malam ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Jadi nak ambil gambar. Lihat. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak pengurusan sekolah, ibu bapa dan juga pelajar yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi pada waktu dan pada waktu lain insya-Allah. Saja.